أنفسنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى maksud bau tu lagi kan, bau nifas. Okay. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, masih lagi dalam bab haid nifas secara ringkas. Bermula sekurang-kurang nifas. Makna nifas kita dah belajar. Ini formula nifas, iaitu formula haid. Bermula sekurang-kurang nifas. Yang ni dia panggil, kita nak belajar tempoh masa nifas paling singkat, atau dia panggil minimum. Kita nak tahu tempoh minimum, kadar minimum dia panggil kadar nifas, tempoh nifas paling singkat. Kalau tempoh haid paling singkat 24 jam. Bermula sekurang-kurang nifas. Sekurang-kurang ni mana habis sedikit lah, paling sedikit, apa kita panggil minimum lah. Bermula paling sedikit nifas. Nifas ni takdir lah, iaitu tempoh ataupun masa nifas. Bermula sekurang-kurang masa nifas itu ialah sebab kita nak kena bagi tada dengan khabar sama. Sebab tu kena takdir masa. Sebab satu lafzah tu merujuk pada masa. Jadi nifas tu pun kena takdir. Bermula sekurang-kurang masa nifas itu ialah tu satu lafzah masa. Jadi khabar mubtada kena sama. Lepas tu cari khabar, kalau orang tak tahu takdir, dia panggil tak muafakat khabar dengan mubtada. Nifas ni tak nak takdir apa tak tahu. Takdir kuantiti ke kadar. Jadi dia kitab umum. Satu lafzah. Terus tengah faham kadar, tengah faham apa nama ni kuantiti tu. Bukan kuantiti, kadar masa. Satu lafzah ni 1 detik. Maksud apa? Maksudnya walaupun 1 saat, bukan setitik. Tak sampai setitik pun tak apa. Ada orang kata paling sikit masa, paling sikit darah nifas ialah setitik. Mana boleh? Tak betul. Dia kata, orang tanya dia, kata kalau nifas paling sikit nak ukur nifas ni berapa? Dia kata setitik. Boleh ukur dah nifas setitik. Kalau tak boleh setitik, tak diukur nifas. Kenapa? Tak cukup, sikit sangat. Pakai pelotok dia. Bahaya. Satu lafzah ni maknanya 1 detik. Dia kira masa. Walaupun 1 detik tu, keluar 1 detik tu tak mengalir pun, tapi kita tak pelekat kapah di lubang dia tu, berfarah ada. Dia panggil ada, orang panggil apa? Bekas-bekas. Ada darah. Ada kesan darah. Keluar masanya 1 lafzah, 1 saat. Dikira nifas. Badal ni. Badal dia buat titik lah. Badal. 1 lafzah ni apa? 1 detik ni. Badal dia 1 titik. 1 titik ni maksud apa? Maksudnya ada darah dalam 1 masa. Dalam 1 saat tu, dalam 1 lafzah itu, dalam 1 saat itu nak ada darah. Walaupun tak menitik. Tu ghalib lah. Menitik tu 1 titik tu. Habis formula kedua. Dan paling maksimum pula. Ni minimum, ni maksimum. Maksimum ni paling banyak. Dan sebanyak-banyak, dan bermula sebanyak-banyaknya nifas. Ialah banyak nifas banyak apa? Yang ni sebanyak-banyak kadar masa nifas ataupun tempoh masa nifas. Ialah 60 hari.
dan 60 malam. Dan darah yang putus-putus. Darah putus-putus ni darah yang berselan dengan yang suci. Darah yang berselan. Dan darah yang putus-putus dalam lingkungan 60 hari 60 malam itu, jawab dia, darah nifas. Darah nifas tu jika tu main qaid, darah nifas muqayyad. Nah, hukum darah nifas tu kena ada qaid. Jika tu dipanggil qaid, darah nifas dipanggil muqayyad. Nak kena ada qaid barulah ada muqayyad. Nak keluar hukum tu darah nifas tu, hukum darah nifas kena lengkap syarat. Apa syarat dia? Jika tiada ada masa putusnya itu, masuk putus ni dia panggil selan dalam tempoh 60 hari itu. Dalam tempoh 60 hari itu dia selan dengan suci. Dia panggil selan dengan suci. Dah dekat tangan tu. Dia selan dengan suci. Maksud dia 40 hari direct nifas 40 hari. Stop. Tu mana selan. Stop 5 hari. Sambung balik. Dalam tempoh 60 hari tu ada beberapa hari suci. Itu dipanggil selan. Darah yang putus-putus. Darah yang putus, darah yang suci lah maksudnya. Dalam lingkungan ni mana dalam tempoh. Dalam tempoh 60 hari 60 malam itu hukumnya darah nifas. Jadi darah nifas hukum. Tapi nak keluarnya hukum ni dia kena ada syarat. Jika tiada masa putus darah itu 15 hari 15 malam, dengan syarat jangan suci cukup 15 hari. Ada taklif. Kalau lepas 15 hari itu tidak lagi dikira nifas. Itu kena tengok balik. Adakah istihadah ataupun adakah dikira cukup formula haid, dihukumkan haid. Tak cukup haid dikira istihadah. Ini antara benda yang kita kena ingatlah, basic-basic ni. Sungguh pun kata tempoh suci itu masih lagi tempoh nifas, tapi jangan suci cukup ataupun lebih daripada 15 hari 15 malam. Jika tiada ada masa, maksudnya jika suci itu putus-putus darah tu tempoh 60 hari tu tak cukup 15 hari. Contohnya 10 hari je, 40 direct 40, tiba-tiba stop 10 hari. Hari ke-50 stop. Hari ke-51 datang balik. Itu tetap dipanggil nifas, kerana dah tempoh dia. Janganlah sampai suci itu 15 hari. Lepas 15 hari tak boleh dihukum nifas. Kena tengok cukup syarat haid, dia hukum haid. Tak cukup syarat haid, nama istihadah. Mudah saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Itu syarat-syarat dalam fiqh biasalah tu. Muqayyad, syarat masyru'. Tu antara basic lah. Kita kena pandai dia punya pandai panggil apa? Berinteraksi dengan ayat fiqh, dengan ayat undang-undang. Dan jika masalah pertama, ini dia nak bincang isu pertama. Dan jika ada masa putusnya 15 hari 15 malam. Formula kita tahu dah. Masa minimum dia 1 lahzah. Masa maksimum 60 hari 60 malam. Baik, kalau putus di antara tempoh suci itu lebih 15 hari, maka dihukum lain, tak hukum nifas. Kalau tak cukup 15 hari, hukum nifas. Jadi kita tahu putus tempoh suci jangan lebih daripada 15 hari. Tetap nama nifas. 5 hari, 10 hari, 14 hari, tetap nama nifas. Baik. Tengok isu pertama. Dan jika ada masa putusnya, jawab. Okey. Testing okey lah. Jika ada masa putusnya, putus darah nifas 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Kalau putus tu
sebanyak 15 hari 15 malam. Apa jawab dia? Maka. Maka ni dia panggil jawab jika. Bukan maka tafriq. Maka jawab. Dia panggil maka jawab syarat. Maka darah yang kemudian itu selepas putus 15 hari 15 malam. Kemudian selepas kemudian maka darah yang kemudian, darah yang selepas putus 15 hari 15 malam ialah darah haid. Nak panggil darah haid tu jika qaid. Bukan jika syarat, dia jika qaid. Atas tu jika syarat. Dan jika ada masa syarat nak hukum darah itu darah jika ada masa putus 15 hari 15 malam tu dia panggil jika syarat. Nak hukum darah haid ni pula jika ada 24 jam. Dan jika tiada ada 24 jam, maka jawab jika, iaitu darah yang kemudian tak cukup 24 jam tu, darah istihadah. Mudah je. Kesimpulan apa dia? Kesimpulan isu pertama, kita tahu dah formula dia. Kalau tempoh 60 hari 60 malam, jangan putus-putus dia tu, maksud dia stop, darah stop tu, darah yang berhenti tu, jangan lebih 15 hari. Okey. Jadi dia bincang detailnya isu kalau lebih 15 hari, maka dihukumkan darah haid sekiranya cukup 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam, darah istihadah. Okey, saya tahu. Dan demikian lagi. Demikian lagi ni begitu juga. Begitu juga ni wakadzalika ni dia akan ada wajah syabah. Begitu juga ni maksudnya sama juga. Sama dengan apa? Sama dengan isu atas. Mana dia isu dia? Jika perempuan itu beranak tiada mari darah selepas beranak. Lepas dia beranak tak mari darah. Dan tak kala lepas 15 hari 15 malam tak beranak. Lepas dia beranak tak disusuli dengan darah nifas. Kita faham dah darah nifas ni darah apa kan? Darah nifas ni ingat mudahnya poin dia. Darah nifas, darah yang ada hubun kait dengan kandungan. Lepas tu kita hafal sebelum daripada ni, kata darah nifas ni, nak hukum darah nifas keluarnya darah selepas bersih ataupun selepas sunyi. Tu bahasa tak lama. Selepas suci rahim daripada bayi ataupun juzuk bayi. Itu takrif dia. Maknanya apa? Maknanya bahasa mudah kita nak faham, darah nifas ini dia keluar darah yang ada kaitan dengan apa? Dengan mengandung. Dia ada kaitan dengan kandungan. Lepas tu dia kena keluar dulu. Keluar dulu dan bayi daripada kandungan. Dia ada kaitan dengan kandungan. Sama ada kandungan tu berbentuk, orang panggil kandungan jenis. Kandungan ini jenis dia panggil melahir. Jenis lahir secara normal ataupun lahir secara tak normal, ataupun dinamakan juga darah itu nifas kalaulah gugur atau bentuk-bentuk keluar darah, tetap dinamakan nifas. Setengah orang dia tak faham, apabila gugur dia kata tak darah nifas. Gugur keluar alaqah, keluar mudghah, keluar darah nifas. Dia kata saya tak beranak. Dia ingat beranak je darah nifas. Kalau gugur keluar juga tak darah nifas. Tu dia panggil tak faham makna nifas. Dia kata nifas ni saya belajarnya darah yang sunyi, dan darah yang keluar selepas bersih ataupun suci rahim daripada bayi. Ni tak ada bayi lagi. Ni baru ketul daging. Tak nama nifas lah. Tu kena tengok dari sudut orang panggil pendetailan beberapa angle. Waktu kita kena mengaji ni banyak kali. Kadang-kadang kali mengaji guru dia cara satu bentuk je. Cara mengaji lagi sekali mungkin guru dari sudut part lain pula dia berurang. Itu penting. Kita mengaji ajak kali walaupun satu kitab. Setengah orang dia takabur, kitab tu dah khatam dah.
Tak baca dah. Dia kata, apa mengaji banyak kali? Baik mengaji kitab lain pula. Walau kalau kita khatam satu kitab, baca balik, kita akan ada tok guru ni, dia akan syarah angle-angle lain pula. Dulu kita dhabit lain. Boleh dhabit juga. Allah Ta'ala nak bagi ilmu dalam bentuk dalam bentuk apa panggil apa? Pelbagai sudut. Tes. Okey. Ni tak payah dah. Standard itu. Sama apa pakai bau ni. Hai baca dah. Tak pakai suara tu dia kena kuat ni. Habis qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Lagi power ni. Habis. Dan bermula, tengok ni isu. Ni sama juga ni, wakazalika ni sama. Dan bermula makna ni mana dah ni hilang dah. Demikian lagi. Dah balik dah ni. Dan demikian lagi. Begitu juga. Kita lama kata macam itu juga. Macam itu juga kita lama. Dan demikian lagi ni macam tu juga. Macam mana? Macam masalah atas. Mana kita bahasa moden hari ni kata dia bagi dalam bahasa Melayu penanda wacana. Begitu juga teman-teman, sama juga dengan isu di atas. Sama apa? Sama dari sudut hukum. Apabila sama mesti ada wajah cabah. Mesti ada tempat persamaan dia. Apa panggil? Titik persamaan. Di mana tempat yang sama dengan isu atas dan isu di bawah. Itu wakazalika. Itu yang kata apa nama ni, begitu juga. Begitu juga ni sama juga dengan isu atas. Kita nak tahu mesti ada sudut yang sama. Dari sudut mana? Sama je ialah dari sudut hukum, sama-sama darah haid. Bukan nifas. Mana dia? Jika perempuan itu beranak pula, tiada mari darah selepas beranak. Beranak tak ada darah. Tak ada darah nifas. Kering tak ada darah nifas. Dan janganlah, tapi adalah isu-isu terpencil macam ni. Janganlah orang biasanya lepas hari tu beranak. Nanti tu keluar darah. Nak tu kadang-kadang tak ada sehari pun, tu baby keluar tu keluar darah. Tu nomornya. Ada juga lah yang tak yang terpencil. Dan tak kala ni mana ketika itu. Dan tak kala lepas 15 hari, tak yang silap. Dan tak kala lepas 15 hari 15 malam. Dan betul lah. Dan ketika lepas 15 hari 15 malam baru mari darah. Baru mari darah tu bila? Lepas 15 hari. Bila nak kira lepas ni? Kira mula keluar baby. Tu mula kira. Kena ingat, masa keluar je baby kena tanda masa tu. Jangan tanda lepas keluar darah. Darah tak keluar, tak ada apa. Ada orang dia tanda nifas dia selepas keluar darah. Contoh pukul 10 malam dia beranak. Lepas 10 malam tu doktor dah bersih, dah mandi baby, cek Farah tak keluar pun darah. Dia tak tanda ni. Pagi besok baru keluar darah. Pagi besok lah baru dia tanda. Tanda apa? Tanda masa darah nifas bermula. Kan? Darah nifas bermula dikira apa? Dikira masa keluarnya baby. Kalau keluar darah lah, keluarnya baby. Lepas keluar baby, tengok keluar darah. Tu mula kiranya. Tapi ni dia tak keluar. Dia tak keluar pun. Sampai bila dia keluar? Sampai 15 hari baru keluar darah. Kena tempoh tu wajib solat kan? Wajib solat. Sebab apa? Sebab ni lepas 15 hari tak dinamakan darah tu darah nifas. Maka jawab, kalau keluar lepas 15 hari, maka iaitu darah haid. Tu kata sama tu wajah syabah dia. Hukum sama. Hukum sama-sama darah haid. Isu pertama darah haid, isu kedua darah haid. Isu pertama darah haid ni dipanggil apa? Tempoh suci lebih 15 hari. Dan lebih 15 hari tu datang darah nifas.
dihukum haid kalau dapat syarat. Sekiranya kes yang kedua ni pula berana tak disusuli darah. Bila datang darah? 15 hari lepas berana. Lepas 15 hari hari ke-15 tu dia lahir, baru keluar darah. Maka darah itu haid. Jika ada syarat, iaitu darah haid. Darah haid tu darah haid itu muqayyad. Jika ada 24 jam, yang kata darah haid tu jika dapat syarat lah, syarat darah haid. Dan jika tiada ada 24 jam, maka iaitu darah istihadah. Apa darah istihadah? Tafsir dia ataupun badan. Bukan nifas dan bukan haid. Bukan nifas dan bukan haid itu orang panggil apa? Orang panggil badal, ataupun boleh juga nak panggil tafsir bagi darah istihadah. Tapi yang biasanya kita panggil badal lah. Darah istihadah tu apa? Takut tak faham. Ulama tafsir yang kata istihadah tu bukan nifas dan bukan haid. Itu istihadah. Tu kita tak faham. Tu kata detailnya ulama ni. Habis. Yang ketiga. Dan demikian lagi. Isu ketiga. Sama juga. Macam apa demikian dan demikian lagi? Begitu juga. Apa maksud begitu juga? Sama juga. Apabila kata sama juga, mesti ada titik persamaan. Mesti ada wajah syabah. Sama dari sudut apa? Dari sudut hukum. Hukum apa? Hukum haid bukan nifah. Ketiga-tiga isu ni haid bukan nifah. Tengok isu dia. Macam mana jadi bukan nifah, jadi haid. Dan begitu juga lagi, dan demikian lagi, dan begitu juga darah yang keluarnya selepas masa sebanyak-banyak nifas. 60 hari. Hari ke-61. Dan putuh darah tu sebanyak-banyak nifas, dan putuh darah tu walaupun sedikit masa putuhnya. Masa tu ada 2 kali ya? Masa-masa. Jadi 2 kali tu dia tidak dia sekali je. Walaupun sedikit masa, jadi kena kurungkan, jangan pangkah dia tu. Kena berkurungan. Jadi adab dia ada, dia panggil apa? Beradab dengan kitab. Ulama kita tak pangkah. Kan kita kalau salah kita pangkah kan. Adab dia berkurungan. Tu nak pangkah pun beradab dengan ilmu. Kita hari ni pangkah macam ni. Kita silap, atau kata adab bezanya, adab syarak, belajar syarak. Kita kata saya, tu silap. Kita pangkah macam tu ataupun kita macam ni. Kan? Tender Melayu. Adab yang kita tak boleh pangkah macam ni. Adab yang kita kurungan dia. Masa tu silap, turunkan. Kadang-kadang kita buat macam tu jugalah. Cuma yang paling bagus yang beradab, kurungkan. Sebab ada pendapat ulama mengatakan, para ulama kita yang beradab dia tak pangkah. Maksud dia tak, bukan pangkah macam tu. Dia tak garis. Garis pun dia tak. Bukan terpangkah saja. Bukan macam pangkah. Garis pun dia tak. Walaupun ada yang kata garis tak apa, pangkah tak boleh. Tapi tak, yang beradab lagi kurungan dia. Jawab dia, tu nak cerita nilai ilmu. Ulama kita ni dia tahu nilai ilmu, berharganya ilmu walaupun patah perkataan, dan mahalnya ilmu dan tingginya kemuliaan ilmu tu walaupun sepatah tak dipangkah. Silap pun dikurungkan. Itu kena beradab dengan ilmu untuk dapat pahala, untuk dapat kepahaman cepat. Memang kalau kita jaga adab, insya-Allah dia terasa aura dia. Masa kita belajar dulu memang tu guru tekan dan beradab, dan kita akan rasa dia punya aura dia. Ilmu ni dia punya izah dia, ketinggian ilmu, kebesaran ilmu, nilai dia Allah akan campur dalam hati kita. Rasa hebat ilmu, rasa tinggi ilmu. Apabila Allah campur macam tu, tu tanda kita dah, orang panggil apa, Allah Ta'ala bagi anugerah kepada kita, boleh merasai kehebatan dan aura ilmu. Apabila kita Allah Ta'ala bagi anugerah,
maka kita, diri kita tu ada aura. Orang tengok kita lain. Itu ulama ni dia ada aura. Aura ni bahasa kita. Bahasa syarak dia panggil nur. Nabi kan dia ada nur. Nabi ni Izzah. Oh jauh kau orang nur dah. Orang tak masuk terus kat dia. Orang tak masuk slow. Ada Izzah dia. Panggil orang bahasa kita ni aura. Kita rasa orang panggil nak terus malu-alah dengan dia. Kita rasa malu-alah. Kita rasa kita respect kat dia. Itu sebab apa? Sebab aura dia. Setiap orang dia ada aura dia. Dan ulama ni hebatnya adalah aura ilmu tu pada dia. Dan nak aura ilmu, kena muliakan dia dalam hati kita. Dan amal. Kitab kena jaga betul. Nak ambil kitab pun tangan kanan. Nak ambil kitab pun ada wudu. Niat betul. Nak pegang dia pun niat. Maksud niat belajar kerana Allah. Niat tengok kerana Allah. Niat dobit kerana nak jaga ilmu. Semua ada niat. Sebab itu adab. Beradab dengan dia. Sebab dia ni benda berharga. Macam kita nak ambil benda harga lah. Kita nak ambil kering dia. Ambil kering. Dia ada tata susila dia. Panggil apa? Etika dia. Nak buka kering bukan ikut dah. Nak bawa pun ada cara dia. Bawa untuk nak melawan cara lain dah. Pegang cara lain. Pegang nak petikan cara lain. Pegang nak bawa saja cara lain. Itu ada. Jadi kering pun buka pun ada. Pegang pun ada. Nak bela dia pun ada. Dia kena perasak dia. Kena apa panggil? Kena mandikan dia. Oh, kering pun kena mandi. Kena macam-macam. Lagilah ilmu yang tinggi nilai dia, insya-Allah. Kalau kita jaga adab, Allah akan beri izzah kepada kita. Kepahaman tu cepat. Kepahaman tu cepat, sebab dia berkah. Jadi kita nak faham, dia bukan dengan cara usaha kita, komitmen saja. Bukan pintar saja, bukan komitmen kita saja, usaha kita, tapi berkat kena jaga. Mudah Allah campur kepahaman kepada kita. Dan apabila kita faham, kita jaga adab. Satu lagi Allah beri apa dia? Allah beri aura ilmu pada kita. Izzah ilmu. Orang berilmu dia ada izzah dia. Okey, habis masa tu Dan demikian lagi. Habis kan tadi kan? Demikian lagi tu, mana masa tu kali tu? Kat mana? Demikian lagi yang kedua. Demikian lagi, isu ketiga deh. Isu ketiga. Okey. Dan demikian lagi darah yang keluarnya selepas masa sebanyak-banyak nifah. Lepas sebanyak-banyak nifah, ni complicated sedikit tapi kena ingat. 60 hari itu dia keluar, 61 pun keluar. Tapi ingat, nak dihukum nifah ni dia ada cara dia. Mana? Dan putus darah tu, walaupun sedikit masa putusnya, walaupun satu lahzah putus, tak apa. Maka darah yang mari selepas putus itu ialah darah haid. Jangan bersambung, dia kena putus sikit. Kalau bersambung, istihadah. Yang kata darah haid ni kena putus 60, sambung 61. Tapi dia putus pun sekejap, dia stop sekejap. Baru dia sambung balik. 61 sambung, 62 sambung. Lepas putus tu dah hukum istihadah tak haid. Kalau putus sedikit, lepas itu datang balik darah dan cukup 24 jam, darah itu adalah haid, bukan istihadah. Dan jika tiada 24 jam, maka iaitu darah istihadah. Kalau lah tak cukup 24 jam, sendek lah. Sebab insyaAllah lah, tak cukup syarat haid. Habis. Kalaulah dia tak putus pun, direct berhubung 60, 61, 62, bukan haid. Nak hukum apa pula? Istihadah. Adapun darah yang keluar lepas daripada masa sebanyak-banyak nifas yang berhubung, tak putus walaupun satu lafaz. Tak putus walaupun satu lafaz, bersambung.
dengan darah nifas, yakni bersambung, berhubung, yakni bersambung, berturut-turut dengan darah nifas, tiada putusnya. Tiada putus tu dia panggil tafsir bagi kata bersambung. Bersambung yang berhubung, yang bersambung. Berhubung tu ada yang bersambung, yang berhubung. Ini bersambung, tak putus. Dengan darah nifas, tiada putusnya. Tiada putusnya tu dia panggil, nak tafsir kata berhubung, maka iaitu darah istihadah. Mudah je lancar. Apa istihadah ni? Badan dia. Bukan darah haid dan bukan darah nifas. Tu yang kata bukan istihadah tu. Itu kata darah istihadah. Habis. Mudah je. Jadi 3 isu tu. Adapun ni dia panggil muqabil kepada isu yang ketiga. Maksud apa? Maksudnya kalau berhubung. Sebab isu ketiga kan dia sebanyak darah sampai 60 hari. Sampai 61 hari pun datang darah. Cuma dia stop sekejap. Lepas 60 tu dia sambung. Ya, tapi dia stop. Kalau stop tu sekejap, tak kisahlah walaupun 1 saat. Datang pula selepas tu, cukup syarat haid, dia pun haid. Adapun ni muqabil. Kalau tak stop, tu dia panggil adapun. Maksud apa tak stop? 60 datang, 60, hari ke-60 datang, 61 datang, 62 datang. Kalau ikut kan cukup dah 24 jam tu, kan? Direct tak stop. Boleh semayang macam biasa. Kenapa? Kerana itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Apabila darah istihadah, apa makna darah istihadah? Dalam kitab lain sebut darah fasidah. Bermaksud darah fasidah, darah yang tidak bergantung dengan hukum, wajib sembahyang. Kena ambil daripada awal lah, kena kodok. Dia kalau dia ada khilaf lah, maknanya kita boleh orang panggil apa? Sakat 60. Dia sakat sebanyak-banyak kan 60 nifas. Kena qada, kena sembahyang. Mula dia dalam nifas kat 60 je. Hari 61 tu. 61 tu dia dah kena wajib sembahyang. Bukan ambil daripada awal. Tak, bukan ambil awal. Sebab dikira dia ada satu lagi masalah ni, masalah yang sama dengan masalah ini ialah masalah apa nama ni, haid lain. Cuma ni pun kalau betul full macam haid tu sama juga, kena ambil awal juga. Contohlah 1, 2, 3, 4 sampai 60 tak pernah putus pun. Tu ya. Sebab apa kita belajar masalah haid? Masalah haid ni 15 hari kan? Satu hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ke-15 hari. Sampai hari ke-16 bersambung, tak berhenti pun. Langkah 6, 17. Nak adakan hukum haid 15 ataupun sehari je. Itu tidak dihukum hari ke-15. Tidak dihukum ke-15 hari. Dihukumkan hari pertama. Dihukumkan 24 jam. Ini isu yang belajar kita masalah. Yang orang panggil isu-isu yang terpencil. Yang ni dia putus juga haid ni. Cuma hari ke-50, hari ke-60, 70, hari ke-50, 51 sampai ke-60. Sebelum tu putuslah setengah hari, putus sehari. Sampai 60 bersambung. Maksudnya 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 pun datang lagi. Nak hukum kali 61 tu. Putus tengah-tengah tak apalah, kita dah tahu dah. Adakah setakat 60 ataupun setakat 61? Setakat 60 kita tahu, tapi bersambung ni maka bersambung tu nak hukum apa? Lepas bersambung tu. Lepas bersambung, kalau stop, lepas bersambung, lepas 60. Kalau dia stop sikit, dapat syarat haid, dihukum haid. Kalau tak stop langsung, maka dihukumkan istihadah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita masuk tajuk baru, kedatan fardu mandi. Ini yang kita nak fokusnya. Sebab dia panggil tajuk dia lah. Adapun bab haid nifas tu panggil selingan. InsyaAllah kedatan kita masuk tajuk fardu mandi. Hari Selasa depan ni lah. Syahdan bermula fardu mandi itu 2 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil
waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kopi.